Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Lukman Muafizor dalam Berita Dunia. Misi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di China berjaya menyediakan rangka kerja asas bagi meneruskan siasatan bersama terhadap sumber COVID-19. Mereka yang dihantar sebelum ini terdiri daripada pakar kesihatan haiwan dan ahli epidemiologi telah mengadakan perbincangan dengan pegawai kesihatan China untuk menjalankan siasatan tersebut. The international team will include leading scientists and researchers from China and around the world. Epidemiological studies will begin in Wuhan to identify the potential source of infection of the early cases. Evidence and hypotheses generated through this work will lay the ground for further longer-term studies. Kedua-dua pakar terbabit telah selesai melakukan kerja asas bagi meneruskan siasatan sumber COVID-19 dan mengenal pasti jika terdapat jangkitan haiwan kepada manusia. Polis India menahan 25 suspek setakat ini bagi siasatan kes kematian 98 penduduk kerana keracunan alkohol. Pihak berkuasa menerima laporan kematian mangsa di 3 daerah di Punjab selepas meminum arak buatan sendiri. Jaspur, kematian melibatkan 11 penduduk, manakala 12 orang lagi meninggal dunia di Amritsar dan 63 lagi mangsa merupakan penduduk Tantaran. मुझे कन्फर्म है कोई भी नहीं है क्योंकि जब तक पुलिस की पड़ताल नहीं हो जाती ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। Ketua Menteri Punjab Amarinder Singh sudah mengarahkan siasatan khas diadakan bagi menyiasat kematian penduduk. Kerajaan memberi amaran kepada pengeluar arak haram bahawa mereka tidak terlepas daripada hukuman jika semua mangsa maut kerana mengalami keracunan alkohol. Secara purata, beratus-ratus penduduk maut setiap tahun kerana mengambil alkohol haram yang dijual pada harga RM10 bagi seliter. Krisis tebusan sekali lagi berlaku di Ukraine melibatkan seorang suspek menahan seorang tebusan di sebuah pusat perniagaan. Suspek mengancam meletupkan bahan letupan dan meminta untuk bercakap dengan pihak polis. Suspek membawa beg galas memasuki sebuah bank di pusat perniagaan Leonardo di Kiev. Dia bagaimanapun membenarkan semua yang berada di dalam bank untuk keluar kecuali pengurus bank. Polis sudah mengepung pusat perniagaan dan memulakan proses rundingan. Setakat ini, identiti suspek masih belum dapat dikenal pasti. Pesawat tentera udara Israel membedil kedudukan Hamas di semenanjung Gaza bagi membalas serangan roket pejuang Palestin sehari sebelum itu. Menurut tentera Israel, roket Hamas berjaya dipintas sistem pertahanan udara anti-roket dan tidak menyebabkan kemusnahan di Israel. Ketegangan Israel Hezbollah. Hamas didakwa melancarkan serangan roket ke atas selatan Israel mencetuskan siren amaran di Syar HaNegev. Penduduk Yahudi segera menyelamatkan diri di pusat pelindungan bom sebaik sahaja siren dibunyikan. Mengulas serangan Israel itu, Hamas berikrar untuk terus berjuang demi kepentingan Palestin walaupun berdepan serangan balas Israel. Setakat ini, angka kemusnahan serangan udara Israel masih belum dikeluarkan Hamas. Sementara itu, tentera Israel terus mengawal ketat sempadan utara dengan Lubnan bagi memantau pergerakan Hezbollah. Minggu lalu, tentera Israel mendakwa berjaya menggagalkan cubaan pejuang Hezbollah menyusup ke Israel menerusi sempadan Lubnan. Ketegangan Israel Hezbollah semakin memuncak apabila serangan udara Israel 2 minggu lalu ke atas Damsyik, Syria membunuh seorang anggotanya. Hezbollah mengancam akan membalas dendam di atas kematian anggotanya.
Susulan ancaman itu, Israel segera menghantar pasukan tambahan ke sempadan bagi mengawal pergerakan Hezbollah yang dibimbangi merentas sempadan bagi melancarkan serangan balas. האיום העיקרי בגזרה בלבנון זה ארגון חיזבאללה, שאנחנו בעצם מבינים שהוא צבא טרור ולא ארגון טרור לא מאורגן. כי הארגון הזה הוא חזק, הוא מתנהל כמו צבא, הוא לומד, הוא משתפר, בדיוק כמו שאנחנו עושים בצד השני, אנחנו לומדים. Selain penghantaran tentera, Israel turut memasang kamera di sempadan bagi mengesan sebarang cubaan menceroboh wilayah. Serangan udara terbaru ke atas kubu pemberontak di Bandar Binish di Idlib meragut nyawa 3 penduduk. Menurut pemantau hak asasi manusia Syria, serangan dilancarkan tentera udara Rusia pada awal pagi dalam usaha menawan semula Idlib daripada pemberontak. Bagaimanapun, serangan itu hanya mengenai kediaman penduduk yang memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Syria. Binish merupakan bandar yang sering menjadi sasaran di dalam serangan udara Rusia sejak berbulan lalu. Namun setiap kali ia dilancarkan, ia hanya membunuh orang awam berbanding anggota kumpulan pemberontak. Selain Idlib, bandar Aleppo turut berdepan serangan udara bertali arus menerusi operasi tentera yang diketuai Rusia. Konflik berkenaan menyebabkan semakin ramai penduduk Syria menjadi pelarian kerana menyelamatkan diri daripada menjadi mangsa konflik. Pasukan Keselamatan Afghanistan melancarkan operasi besar-besaran bagi membawa militan terlibat menyerang sebuah penjara ke muka pengadilan. Serangan membunuh 20 mangsa dan angka kematian dijangka meningkat berikutan 40 mangsa lain mengalami kecederaan parah. Militan menyerbu sebuah penjara dan mencetuskan insiden berbalas tembakan melibatkan pasukan keselamatan dan militan. Sambutan Aidiladha sejak Jumaat berlangsung tenang disebabkan gencatan senjata 3 hari melibatkan kerajaan dan Taliban. Pasukan keselamatan berjaya menahan semula 700 banduan yang melarikan diri. Ketika serangan, terdapat 1,700 banduan sedang menjalani hukuman penjara terbabit. Majoriti mereka merupakan anggota Taliban dan militan Daesh. Kerajaan mengerahkan anggota tentera tambahan ke lokasi bagi menghapuskan ancaman militan selain memburu saki-baki penyerang yang menyelamatkan diri daripada ditahan. Majlis Pengkebumian 13 orang awam maut ditembak seorang anggota tentera Kongo yang mabuk diadakan di Sanjay. Penduduk mahu pihak berkuasa menangkap penyerang secepat mungkin untuk dihukum kerana membunuh orang awam. Selain itu, penduduk yang marah mendesak kerajaan mengundurkan semua anggota keselamatan yang ditempatkan di daerah itu. Antara mangsa yang maut ditembak anggota tentera terbabit adalah 7 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kejadian berlaku lewat malam Khamis lalu di Sanjay. Seorang anggota tentera yang mabuk melepaskan tembakan rambang ke arah penduduk. Serangan itu menyebabkan 9 lagi mengalami kecederaan. Pihak berkuasa masih meneruskan operasi bagi menahan anggota daripada Batalion ke-122 Angkatan Tentera Kongo. Penduduk turut menghalang laluan Lebuh Raya 5 bagi menyekat konvoi tentera sebagai tindak balas terhadap insiden berkenaan. Datuk Bandar Zulia Manuel Orlando Pradilla Gracia mengakui keselamatan pekerja Lombong terdedah kepada bahaya kerana kurangnya pelaburan di dalam aspek keselamatan. Beliau mengulas insiden letupan gas di sebuah Lombong Timur, Colombia yang membunuh 9 pekerja Lombong Jumaat minggu lalu. Nos preparamos para hacer una minería realmente con responsabilidad. Seguramente hacemos una minería muy responsable, que es lo que se pudo apreciar, muy empírico. Seguramente no invertimos los recursos que debemos invertir para poder evitar estas tragedias que hoy se viven. Siasatan awal mendapati berlaku pengumpulan gas di dalam Lombong El Cedro sebelum letupan meragut nyawa pekerja.
Susulan itu, operasi mengeluarkan mayat pekerja digerakkan segera dan berjaya menemukan kesemua mangsa. Kerajaan Colombia berhasrat melakukan penambahbaikan di dalam sektor pelombongan bagi melindungi keselamatan pekerja. Kerajaan Mexico mengumumkan kejayaan menahan ketua kartel penyelundup minyak paling dikehendaki, Jose Antonio Yepes atau lebih dikenali sebagai El Maro. Yepes ditahan menerusi satu operasi tentera Ahad lalu di Huajunato yang merupakan salah satu pusat industri utama Mexico. Yepes membina kartel menyelundup minyak menerusi kegiatan mencuri minyak. Anggotanya dikenali sebagai pakar mencuri minyak dengan kaedah menggerudi paip minyak dan menjual hasil curian di pasaran gelap. Yepes akan dihadap ke mahkamah di bawah pertuduhan jenayah terancang dan mencuri minyak. Operasi memburu Yepes dan anggota kartelnya dilancarkan sejak awal tahun ini. Pada 24 Julai lalu, orang kanan beliau, Jose El Meme Guadalupe, berjaya ditahan. Pada bulan Jun, 30 anggota kartelnya, Santa Rosa de Lima, turut ditangkap pihak berkuasa. Kawasan tanah lembap tropika terbesar dunia, Pantanal, kini dilanda kebakaran memaksa kerajaan menghantar tentera bagi membantu usaha memadamkan api. Agensi Angkasa Brazil mendedahkan terdapat 1,669 kebakaran dikesan berlaku di Pantanal ketika ini yang merupakan peningkatan 3 kali ganda berbanding tahun lalu. Kementerian Pertahanan Brazil berkata pihaknya telah menghantar 5 pesawat bersama 320 pasukan ke Pantanal bagi menyertai misi memadam kebakaran. Pantanal merangkumi zon selatan hutan Amazon, Brazil, Paraguay dan Bolivia, merupakan kawasan yang kaya dengan kepelbagaian bio. Kumpulan pejuang alam sekitar menuduh kerajaan pimpinan Presiden Jair Bolsonaro tidak melaksanakan polisi sepatutnya untuk melindungi Pantanal dan Amazon. Ini kerana kerajaan membenarkan kegiatan pembalakan, pertanian dan pelombongan di kawasan hutan dilindungi. Susulan itu, jumlah kebakaran yang dikesan di Amazon, Brazil bagi bulan lalu meningkat sebanyak 28% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ini memberi petunjuk kawasan hutan itu akan berdepan bencana kebakaran lebih buruk tahun ini. Di selatan California, kebakaran memusnahkan lebih 20,000 ekar kawasan di Lembah Cherry, California, memaksa ribuan penduduk dipindah ke lokasi selamat. Bentuk muka bumi memberi cabaran kepada pasukan bomba untuk memadamkan api. Ini kerana ada kawasan kebakaran tidak boleh diakses oleh anggota bomba melibatkan cerun dan tebing curam. Lebih daripada 1,300 anggota bomba bersama helikopter dan jentera untuk melaksanakan operasi memadam kebakaran. Ia mula tercetus Jumaat minggu lalu di San Bernardino sebelum merebak ke Lembah Cherry kerana cuaca panas dan angin kencang memudahkan api marak dengan pantas. Setakat ini tiada penduduk terkorban kerana kebakaran ini dan usaha mengawal api masih dilakukan pihak berkuasa bencana. Microsoft meneruskan perbincangan dengan Amerika Syarikat untuk membeli aplikasi perkongsian video popular TikTok berikutan sekatan Washington terhadap urus niaga dengan syarikat teknologi China. Kebenaran pentadbiran Donald Trump membolehkan Microsoft menyelesaikan perbincangan dengan ByteDance selewat-lewatnya 15 September ini. ByteDance merupakan syarikat berpangkalan di China yang menghasilkan aplikasi TikTok yang mempunyai 1 bilion pengguna di seluruh dunia. Majoriti pengguna TikTok adalah orang muda. Menerusi pembelian itu, Microsoft berpeluang meneroka pasaran rangkaian sosial dunia sekaligus mempunyai satu jenama kukuh di dalam pasaran. Halangan utama dihadapi Microsoft adalah sekatan terhadap syarikat teknologi China yang memerlukan sokongan Trump untuk melengkapkan pembelian TikTok.
Syarikat penerbangan Japan Airlines mencatatkan kerugian bersih terbesar di dalam sejarah bagi April hingga Jun berjumlah 93.7 bilion yen. Bagi tempoh sama tahun lalu, JAL merekodkan keuntungan bersih 12.9 bilion. Menurut JAL, kerugian dihadapi syarikat berpunca daripada sekatan perjalanan mencegah COVID-19 yang menyaksikan operasi penerbangan dihentikan sementara kerana ketiadaan penumpang. Sehingga kini, syarikat penerbangan Jepun itu telah menghentikan sementara 90% penerbangan antarabangsa dan 20% bagi penerbangan domestik. Bagi mengurangkan risiko kerugian, syarikat telah melaksanakan pelbagai langkah iaitu membekukan pengambilan pekerja baharu dan mengurangkan jumlah penerbangan. Namun, ia tidak mencukupi buat JAL untuk mengelak kerugian besar tahun ini. Impak COVID-19 turut menyebabkan syarikat tidak mengeluarkan unjuran perniagaan sehingga Mac tahun hadapan kerana ketidaktentuan pasaran ketika ini. Graduan di China akui sukar dapatkan pekerjaan kerana COVID-19. Butirannya selepas ini. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang lah Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Penunjuk perasaan Israel bertempur dengan polis apabila enggan bersurai dari lokasi protes di hadapan kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Selain itu, protes turut diadakan di beberapa lokasi lain bagi meningkatkan tekanan ke atas Netanyahu supaya meletak jawatan. Majoriti penduduk Yahudi tidak berpuas hati terhadap prestasi kepimpinan Netanyahu dalam mengendalikan penularan COVID-19. Selain itu, kerajaan pimpinan beliau juga didakwa tidak melaksanakan dasar berkesan menangani kegawatan ekonomi ketika ini. Penduduk juga marah apabila Netanyahu yang dikaitkan dengan pertuduhan salah guna kuasa, rasuah dan pecah amanah masih enggan meletak jawatan. Polis yang mengarahkan peserta protes bersurai segera tidak diendahkan menyebabkan pihak berkuasa menangkap penunjuk perasaan. Mereka membawa pelbagai spanduk mengutuk kepimpinan Netanyahu selain melaungkan slogan mendesak beliau berundur serta-merta daripada dunia politik. Polis Chile terpaksa bertindak bagi meredakan ketegangan melibatkan penduduk peribumi Mapuche dan penduduk tempatan. Penduduk Araucania cuba mengusir peserta protes yang menduduki sebuah bangunan majlis perbandaran sejak beberapa hari lalu. Situasi itu mencetuskan pertempuran melibatkan kedua-dua kumpulan sehingga memaksa polis untuk campur tangan. Ketika berlaku pertempuran, beberapa bangunan mengalami kerosakan kerana dibakar selain kenderaan penduduk diterbalikkan. Penduduk Mapuche menawan bangunan itu sebagai membantah penahanan ketuanya, Celestino Cordova, yang turut melancarkan mogok lapar di penjara. Pihak berkuasa berjaya menahan 48 orang kerana bertindak ganas ketika diarah bersurai dan meninggalkan bangunan yang ditawan mereka.
Seri protes oleh penduduk peribumi Mapuche kini diberi perhatian oleh kerajaan Chile yang mahu meredakan ketegangan menerusi usaha oleh Menteri Dalam Negeri yang baharu Victor Perez. Lebih daripada 16 pengundi berdaftar di Sri Lanka terlibat bagi proses pilihan raya umum dijadualkan pada 5 Ogos ini. Kerajaan memperkenalkan prosedur operasi standard SOP sepanjang pemilihan kali ini disebabkan penularan COVID-19. Presiden Gotabaya Rajapaksa membubarkan parlimen pada 2 Mac lalu bagi memberi laluan pengajuran pilihan raya pada 25 April lalu. Namun, ancaman COVID-19 menyebabkan tarikh pilihan raya ditunda kepada 20 Jun. Selepas 2 kali ditunda, pilihan raya ditetapkan pada 5 Ogos bagi memilih 225 ahli parlimen. Seramai 7,452 calon bertanding kali ini di sebalik langkah ketat pencegahan COVID-19 di 12,794 pusat mengundi seluruh negara. Suruhanjaya Pilihan Raya EC menyediakan 13,000 petugas dan 9,000 anggota polis bagi memastikan pengundi mematuhi langkah pencegahan COVID-19. Semua pusat mengundi dibuka tepat jam 7 pagi hingga 5 petang. Proses pengiraan akan berlangsung sehari selepas proses pengundian berakhir. Menurut EC, pihaknya menjangka jumlah keluar mengundi tinggi walaupun langkah pencegahan ketat COVID-19 dilaksanakan. Parti yang dijangka mendapat sokongan padu adalah Parti Sri Lanka Podujana Peramuna yang telah melancarkan sayap Islam bagi meraih undi penduduk Islam Sri Lanka. Ia diikuti Parti Samagi Jana Balawegaya dan United National Party. China mengumumkan penggantungan perjanjian ekstradisi dengan New Zealand selepas ia menyertai Blok Barat mengutuk pelaksanaan Undang-Undang Keselamatan Baharu di Hong Kong. Sebelum ini, Beijing menggantung perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara seperti Kanada, Britain dan Australia kerana menyokong gerakan demokrasi Hong Kong. Kementerian Luar China menyifatkan tindakan New Zealand sebagai mencampuri urusan dalaman hal ehwal China apabila mengkritik Beijing kerana menguatkuasakan Undang-Undang Keselamatan Baharu di Hong Kong. Selari penggantungan itu, China turut menamatkan sementara semua kerjasama perundangan dengan New Zealand. Sebagai tindak balas, New Zealand mengetatkan pengeksportan peralatan tentera ke Hong Kong bagi mengelak ia digunakan ke atas peserta protes pro-demokrasi. Iran dan Venezuela mengukuhkan kerjasama ekonomi ketika berdepan sekatan Washington menerusi pembukaan sebuah pasaraya di Caracas. Pasaraya milik Kementerian Pertahanan Iran dengan jenama Megasis bertujuan meningkatkan lagi sektor ekspor ke Venezuela. Megasis menawarkan lebih 2,500 produk dari Iran iaitu makanan, pakaian dan peralatan rumah serta produk lain. Hay una experiencia muy buena que es un producto nuevo importado que es una parte iraní que aparte de ser accesible porque uno ves que en pocos dólares pues entra uno en la curiosidad, pero también sabe qué es pues. Sekatan Washington menyebabkan kedua-dua negara perlu bertindak bagi menangani masalah kekurangan barangan pengguna. Sehari selepas dibuka, pasaraya Megasis mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk Caracas. Kebanyakan produk Megasis dihantar melalui pelabuhan di utara La Guaira. Selepas pembukaan Megasis, Tehran bercadang membuat penghantaran bekalan minyak secara tetap ke Venezuela. Setakat ini, Iran sudah menghantar 5 kapal tangki minyak dalam tempoh beberapa bulan lalu bagi mengatasi masalah kekurangan minyak dihadapi Venezuela. Majoriti graduan dan anak muda China mengeluh kerana sukar mendapatkan pekerjaan kerana impak COVID-19 terhadap ekonomi negara itu. Walaupun ekonomi China mula menunjukkan pemulihan, kadar pengangguran dalam kalangan graduan bagi bulan Jun meningkat 3 kali ganda berbanding sebelum berlaku penularan COVID-19. 是，我觉得太惊讶了，真的过完疫情之后，觉得
这个找工作好难好难，包括我们去登峰面试也是，每个都是1比几十的这种比例，感觉特别焦虑。对于我来说，今年找工作就因为有疫情的关系，然后没有办法往外地跑，然后局限性可能就有一些。然后在本地的话，就因为我个人比较随遇而安嘛，对我来说也就那样。今天整体效果我认为没有太好吧，但是还行，会有一些人，但是没有我们预期的好，因为感觉整体的求职者不是很多。Kadar pengangguran tinggi dalam kalangan graduan dan anak muda iaitu 19.3% kini menjadi keutamaan Presiden Xi Jinping yang mahu isu berkenaan ditangani segera menerusi syarikat milik negara. Menurut graduan, sekatan perjalanan dan pembatalan pameran kerjaya menyebabkan proses mencari pekerjaan sangat sukar ketika ini. Pekerja mula merobohkan pasar Sandaga di tengah Dhaka bagi memberi laluan kepada pembinaan pasar lebih moden selaras program pembaharuan di negara itu. Pasar berusia 80 tahun merupakan salah satu lokasi di bawah program pemodenan pasar untuk meningkatkan lagi kegiatan ekonomi rakyat. Donc c'est une grande action qui préfigure la modernisation des marchés du Sénégal. Parce que Sandaga peut-être c'est le marché le plus emblématique, mais l'ambition du président de la République Macky Sall, c'est de faire en sorte que dans toutes les communes, qu'on puisse avoir des équipements marchands modernes et qui sont qui représentent un peu les exigences de notre temps. Pasar Sandaga merupakan lokasi ikonik di ibu negara Senegal yang turut menjadi tumpuan utama pelancong mendapatkan pelbagai produk tempatan. Usaha pemodenan pasar itu mampu meningkatkan lagi imej Sandaga ke arah lebih bersih dan moden. Dakar a besoin de moderniser Sandaga. Sandaga se trouve au centre de la ville de Dakar. Nous avons besoin d'un marché moderne, propre, digne de la capitale sénégalaise. Nous avions ce projet depuis longtemps. Finalement, maintenant, nous avons trouvé une solution avec... Pembinaan pasar baharu dijangka siap dalam masa beberapa tahun lagi. Polis Thailand kini memburu 5 warga tempatan dan seorang penduduk Laos bagi siasatan kes penyeludupan kereta ke Laos. Pihak berkuasa berjaya merampas 26 buah kenderaan yang diubah suai di sempadan Mukadanan dan Ubon Ratchanani dikaitkan dengan sindiket berkenaan. Menurut polis, sindiket tersebut aktif sejak 3 tahun lalu. Mereka akan menukar nombor pendaftaran kenderaan curi dengan nombor palsu sebelum diseludup ke Laos. Suspek warga Laos dipercayai terlibat memberi arahan model yang dikehendaki untuk dijual di Laos. Anggota sindiket di Thailand bertanggungjawab mendapatkan model kenderaan dikehendaki untuk diseludup. Polis bagaimanapun tidak mendedahkan identiti suspek terlibat dan mereka akan didakwa melakukan penipuan dan mengelak cukai. Banjir di Korea Selatan setakat ini merenggut 6 nyawa dan 9 lagi masih gagal dikesan. Visual banjir itu menutup berita dunia hari ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19 ketika sambutan Aidiladha. Saya Wan Kuman Mafisol. Selamat malam dan salam hormat.